sisa kimia Sungai Kim Kim ialah kejadian pencemaran air yang berlaku pada 7 Mac 2019. Berpunca daripada pembuangan sisa kimia di Sungai Kim Kim di Pasir Gudang, Johor. Beberapa pelajar dan pekerja kantin dari 2 sekolah berhampiran sungai itu mulai jatuh sakit dan mengadu kesukaran bernafas sehingga mereka dihantar ke Hospital Sultan Ismail. Kedua-dua sekolah itu diarahkan untuk ditutup dan semua mangsa dihantar ke Hospital Sultan Ismail sementara siasatan dijalankan oleh pihak berkuasa. 21 orang telah dimasukkan ke hospital dan beberapa orang daripada mangsa tersebut dimasukkan ke unit rawatan rapi. Beberapa pelajar yang dibawa ke hospital telah pengsan dan muntah, manakala mereka tidak terjejas teruk juga diberi rawatan. Bilangan mangsa yang dimasukkan ke hospital disebabkan oleh asap beracun meningkat kepada 76 orang pada hari berikut. Dan pada 9 Mac, 5 laporan polis telah dibuat mengenai isu itu. Berikut adalah sedikit perkembangan terkini kejadian pencemaran sisa bahan kimia yang menjejaskan kesihatan lebih 2,000 orang awam dan menyebabkan 111 sekolah ditutup di Pasir Gudang dipercayai susulan pembuangan sisa toksik di Sungai Kim Kim pada 7 Mac 2019. Pada tahun 2019, Malaysia telah dikejutkan dengan pencemaran bahan kimia di Pasir Gudang yang menyebabkan ribuan orang jatuh sakit setelah terdedah kepada campuran bahan kimia yang dibuang secara haram di Sungai Kim Kim. Secara amnya, sebelum kejadian sisa toksik ini, persekitaran di Pasir Gudang secara khususnya telah terdedah kepada pencemaran yang disebabkan oleh aktiviti yang antropogenik. Sebuah lori tangki dikenal pasti telah membuang sebanyak 2.43 tan bahan kimia di Sungai Kim Kim. Hal ini telah menyebabkan berlakunya gelombang pertama pencemaran Sungai Kim Kim ini. Oleh itu, terdapat beberapa pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah telah mengalami kesukaran untuk bernafas, batuk, mual, muntah dan keresahan mata dan tekak setelah menyedut bau yang tidak menyenangkan. Penduduk di kawasan perumahan yang berdekatan juga menyedari bahawa udara yang busuk sejak awal pagi hari berkenaan. Situasi ini telah menyebabkan seramai 21 orang yang memerlukan bantuan alat pernafasan dan seramai 3 orang yang perlu dirawat di unit rawatan rapi. Perkara yang sangat menyedihkan ialah keadaan ini telah menjejaskan tahap kesihatan kanak-kanak yang bersekolah di kawasan berdekatan. Pencemaran ini semakin tidak terkawal hanya dalam tempoh seminggu di mana berlaku gelombang kedua yang menjejaskan kesihatan hampir 500 orang kanak-kanak dan secara rawaknya pada 20 Mac 2019 seramai 5,039 orang pelajar dan penduduk yang perlu dirawat akibat pencemaran pembuangan sisa bahan kimia yang terlarang di Sungai Kim Kim. Negara-negara yang membangun akan mengalami kepesatan dalam sektor perindustrian dan kebanyakannya akan menghasilkan sisa buangan yang berbahaya. Hal ini kerana penekanan yang kurang dalam pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan rawatan dan pembuangan sisa yang berbahaya sehingga telah menimbulkan risiko yang besar terhadap alam sekitar, ekologi dan kesihatan manusia. Walaupun terdapat banyak kajian yang melibatkan insiden pembuangan sampah haram yang telah berlaku telah didokumentasikan, hingga kini tiada kajian yang mengkaji kesan kesihatan pembuangan sampah yang berbahaya yang tidak betul terutamanya pada kanak-kanak di Malaysia. Antara faktor yang mempengaruhi pembuangan sisa yang berbahaya ini ialah kemampuan teknologi pelupusan yang lemah, pengawasan dan penguasaan tentang dasar pengurusan sampah yang rendah dan ketidakpatuhan oleh syarikat korporat. Hal ini kerana pembuangan sampah dan bahan sisa kimia masih berlaku secara sporadik di negara ini. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan-kesan pencemaran Sungai Kim Kim kepada masyarakat. Dalam konteks masyarakat, kami bahagikan kesan tersebut kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama terhadap persekitaran, yang kedua terhadap kesihatan dan yang ketiga terhadap pendidikan. Sebuah kajian mendapati bahawa terdapat 7 jenis bahan kimia yang berbeza telah dikesan dalam air, udara dan tanah selepas ia bertindak balas dengan cahaya matahari. Oleh yang demikian, kawasan yang terlibat dengan pencemaran tersebut iaitu kawasan Pasir Gudang telah mengalami fenomena pulau haba di mana ia disebabkan oleh aktiviti manusia seperti pembakaran bahan api, penggunaan penghawa dingin, trafik dan sebagainya. Struktur bangunan di daerah Pasir Gudang telah melambatkan kelajuan angin di kawasan tersebut. Udara yang sejuk di luar persekitaran kawasan industri telah menghasilkan perbezaan suhu
dan bahan tercemar itu tersekat dan tidak dapat terurai. Selain itu, tidak banyak angin untuk mengeluarkan bahan tercemar daripada kawasan perindustrian Pasir Gudang kerana kejadian tersebut berlaku semasa peralihan monsun. Oleh kerana Pasir Gudang terletak di sebelah selat, maka kecenderungan angin laut pada waktu pagi mendorong kepada udara di kawasan perindustrian beralih ke kawasan penempatan. Teori ini diperkuatkan lagi apabila kebanyakan mangsa yang terdedah adalah pelajar sekolah iaitu pada waktu pagi. Seterusnya, kesan pencemaran Sungai Kim Kim terhadap kesihatan. Penyerapan udara iaitu melalui proses pernafasan adalah penyebab utama pendedahan terhadap bahan kimia tersebut, diikuti dengan pengambilan dan penyerapan bahan kimia pada kulit. Walaupun terdapat 7 jenis bahan kimia yang memberikan kesan yang berbeza, namun secara keseluruhannya mangsa-mangsa pendedahan kepada bahan kimia ini mempunyai persamaan. Antara gejala utama ialah sakit kepala, loya, muntah, kesukaran bernafas, kerensanan mata, sesak dada, pening dan batuk yang berterusan. Bagaimana pencemaran Sungai Kim Kim ini memberi kesan terhadap pendidikan? Pertama sekali, kilang-kilang perindustrian yang membebaskan bahan kimia ini terletak dalam jarak 3 km daripada sekolah. Pada gelombang pertama, terdapat lebih daripada 4,000 orang, terutamanya kanak-kanak, terjejas oleh kejadian ini akibat gas toksik yang terdapat di sekolah. Oleh itu, terdapat 2 buah sekolah yang harus ditutup serta-merta. Pada gelombang kedua pula, terdapat lebih daripada 1,000 kanak-kanak terperangkap oleh pencemaran ini dengan gejala kesukaran bernafas yang serupa. Daripada insiden itu, Kementerian mengesahkan bahawa 111 buah sekolah harus ditutup. Jelas kita dapat lihat bahawa kesan pencemaran Sungai Kim Kim ini telah menyebabkan banyak sekolah ditutup dan ia sedikit sebanyak mengganggu proses pembelajaran pelajar-pelajar di kawasan tersebut, menyebabkan ramai yang ketinggalan dalam pendidikan. Tindakan polisi dalam mengawal tragedi pencemaran Sungai Kim Kim ini menjadi lebih serius dan membimbangkan. Kerajaan telah melaksanakan beberapa dasar, antaranya ialah yang pertama, pengelulusan dana peruntukan kecemasan. Kerajaan Johor telah bertindak pantas dengan meluluskan penggunaan dana kecemasan yang berjumlah RM6.4 juta bagi mempercepatkan lagi kerja pembersihan Sungai Kim Kim yang telah terjejas teruk akibat pencemaran bahan kimia berbahaya yang telah dilepaskan dari kilang perindustrian berdekatan kawasan tersebut. Kerja-kerja pembersihan yang akan dilakukan ini melibatkan diameter sungai sepanjang 1.5 km. Langkah segera ini penting kerana kita telah melihat pencemaran sungai ini telah memberikan impak yang sangat buruk ke atas penduduk tempatan. Yang kedua, hukuman undang-undang. Di bawah Seksyen 34 B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pihak berkuasa telah menahan beberapa individu yang disyaki menjadi dalang berlakunya pencemaran sisa kimia di Sungai Kim Kim ini. Suspek berkenaan didapati bersalah, mereka akan dikenakan hukuman penjara 5 tahun maksimum dan denda maksimum sebanyak RM500,000. Ianya merupakan satu langkah yang bagus dalam menempani isu ini. Kelestarian alam hendaklah dijaga bagi memastikan orang ramai atau penduduk tempatan terus dijamin dengan kelangsungan hidup yang sejahtera dan harmoni. Berdasarkan tindakan dasar yang telah dibuat oleh kerajaan, kita dapat lihat bahawa kerajaan telah menggunakan teori rationalism di mana dasar awam yang dibuat dan dilaksanakan itu dianggap rasional kerana mengambil kira kepentingan dan pertimbangan semua pihak. Ianya adalah sebagai langkah ke arah pendekatan sistematik menyelesaikan masalah rakyat. Kita dapat lihat bahawa dalam kes ini, kerajaan telah mengambil tindakan untuk mengurangkan kesan-kesan pencemaran yang melibatkan nyawa masyarakat dan melibatkan persekitaran di kawasan tersebut. Simpulannya, sebarang pencemaran disyaki berkaitan pembuangan sampah kimia secara haram ke saluran air, sungai dan saliran harus selalu dipantau. Hukuman sewajarnya perlu dikenakan bagi mana-mana individu yang didapati bersalah merosakkan alam sekitar.
undang-undang yang lebih ketat dan pengurusan kawalan sungai bersih perlu dilaksanakan bagi memastikan kelestarian alam sekitar sentiasa terjamin. Selanjutnya, aktiviti pemantauan dan tindakan penguatkuasaan terutamanya di kawasan membangun perlu dilakukan dengan lebih ketat oleh agensi kerajaan yang bertanggungjawab. Dasar yang baik sahaja tidak mencukupi tanpa komitmen dari semua pihak dalam menempani isu pencemaran ini.